بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kalau minggu lepas kita dah raikan hari raya Korban, jangan pula minggu ni dah makan banyak sangat, nanti dah tak ceria dah terlalu banyak makan kambing, lembu, kerbau sebagainya, takut pening kepala pula, darah tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala mengurniakan kesihatan buat kita. Hari ini kita akan ada sesi ulang kaji buat pengajian kita yang pada minggu ini kita telah lalui daripada halaman 548 hingga 553. Hari ini kita akan ulang kaji pengajian kita sepanjang pengajian yang telah kita lalui yang sebelum ini. Tapi sebelum tu, sebelum saya terlupa, nanti Ustaz Tarmizi marah saya pula. Sebelum saya terlupa, saya perkenalkan bersama dengan saya tidak asing lagi Ustaz Tarmizi kita, qari kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik doktor. Banyak berkorban minggu lepas. Berkorban apa saja. Masya-Allah, masya-Allah. Dan juga hari ini kita ada tetamu kita tidak asing lagi, Dr. Muhammad Yusof bin Ismail. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Masya-Allah. Dr. Muhammad Yusof bin Ismail ini adalah pensyarah daripada Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Pengkhususannya juga adalah dalam bidang hadis, yang mana kita boleh mempelajari sedikit sebanyak mengenai tentang ayat-ayat Al-Quran dari perspektif hadis dan juga tafsir para ulama itu sendiri. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan yang telah kita lalui pada minggu ini, iaitu daripada halaman 548 hingga halaman yang ke-553 yang merangkumi 4 surah. Hari ini perbincangannya agak banyak, iaitu daripada surah Hasyr, surah Mumtahanah, surah Saf dan juga surah Al-Jumu'ah. Jadi hari ini sebelum kita tengok satu persatu, setiap surah ini akan ada perbincangannya sedikit. Sebelum kita masuk mengenai tentang perbincangan kita hari ini, kita bacakan dahulu ayat pilihan kita pada hari ini daripada ayat yang ke-19 halaman ke-548 daripada surah Hasyr. Kita minta sama-sama tuan-puan kalau ada mushaf boleh baca sama-sama dengan Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Sanusi, Profesor Madya Doktor, juga yang kita muliakan dan kita kasihi yang bahagia Fadil Ustaz Dr. Muhammad Yusof Ismail. Sahabat kan ni. Kita ni insya-Allah. Sahabat lama kita. Sahabat lama, subhanallah, subhanallah, masya-Allah. Ini jejak kasih. Jejak kasih, subhanallah. Rasa bertuah hari ini kerana dapat bersama Fadil Ustaz Dr. Muhammad Yusof bersama kita semua ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seperti mana kata yang bahagia Prof tadi, kita baru sahaja bersama dalam ibadah korban ataupun sepanjang Idul Adha. Moga-moga kita terus dapat menghayati semangat itu, dan hari ini kita terus bersemangat untuk ulang kaji, dan kita nak baca mula-mula ini ayat yang ke-19 surah Al-Hasyr, muka surat 548. Jom ibu ayah sekalian, kita sama-sama baca ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Perintah Allah pada ayat yang ke-19, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah Allah, lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan, menjadikan orang-orang yang melupakan Allah itu sebagai orang yang melupakan dirinya sendiri. Kalau kita tengok ayat ni, ayat yang ke-19 ni, Dr. Yusof, sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apakah huraian yang diberikan oleh para ulama apabila Allah Ta'ala kata wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum, jangan jadi seperti orang yang melupakan Allah maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Apa huraian para ulama mengenai perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Saudara Dr. Ahmad Sanusi, juga sahabat lama saya, Dr. Ustaz Tarmizi Qari kita, masya-Allah. Selalu kita dengar suara di TV, hari ini kita berjumpa bersemuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita merapatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita dalam majlis yang mubarakah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagaimana ayat yang telah pun dialunkan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pesanan kepada kita, wala takunu, suatu larangan, suatu ingatan kepada kita, wala takunu kallazina nasullah, dan jangan sesekali kamu menjadi seperti orang-orang yang nasullah, yang telah melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka. Pertama kita kena faham yang dimaksudkan dengan nasullah, mereka melupakan Allah itu, adakah maksudnya mereka tidak mengingati Allah di dalam ingatan mereka? Tetapi sebenarnya maksudnya di sini ialah mereka lupa untuk melaksanakan segala tuntutan dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas mereka. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, lalu mereka tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, kalau kita orang beriman, Allah perintahkan kita untuk mendirikan, menunaikan kewajipan-kewajipan, lalu tidak melaksanakannya. Tetapi dalam ayat ini yang menjadi tumpuan ialah lupa untuk beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah dalam arti kata mereka lupakan kepada Allah. Maka akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan lupa terhadap diri mereka itu? Iaitulah mereka lupa untuk melakukan amalan yang boleh menjamin kebahagiaan hidup mereka di dunia serta menjamin selamatnya mereka daripada api neraka di akhirat. Itulah akibatnya apabila orang yang lupakan Allah, maka berbalik tindakan mereka itu, kesan daripada tindakan mereka itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Saya teringat satu yang selalu kita sebut, yang dalam pepatah Inggeris yang kita selalu sebut, what you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Jika kamu ingat kepada Allah, maka kamu akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tetapi jika kamu lupa kepada Allah, maka kesannya itu akan berbalik kepada diri kamu sendiri, iaitu hilangnya jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya sebenarnya nak menarik perhatian kepada sebuah hadis Nabi SAW. Yang mana dalam hadis ini Nabi SAW memberikan suatu perbandingan kepada kita di antara orang yang ingat kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan di antara, perbezaan di antara orang yang mengingati Tuhannya dan orang yang tidak mengingati Tuhannya ibarat orang hidup dan orang mati. Jauh bezanya di antara
Orang yang mengingati Allah dan orang yang tidak mengingati Allah. Jadi orang mati apa lagi yang mereka boleh ingat? Betul. Maka orang mati mereka tidak boleh mengingati sesuatu pun, apatah lagi untuk menjaga diri mereka sendiri. Itulah ibaratnya bagi orang yang tidak mengingati Allah, maka Allah jadikan mereka fa'ansahum anfusahum, lupa untuk beramal, lupa untuk beriman dan beramal saleh, untuk menjamin kebahagiaan hidup mereka di dunia dan untuk selamat daripada neraka Allah wal-iyazu billahi min zalik. Jadi mungkin itulah sedikit kalau kita boleh faham ayat ini. Baik, terima kasih Dr. Yusof. Saya teringat ataupun saya suka huraian Dr. Yusof apabila dia kata kita lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kita lupa nak lakukan amal soleh, kita lupa nak berzikir. Tadi dia katakan beza orang yang lupa dengan orang yang berzikir seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Cuma saya ada satu soalan tambahan ni Dr. Yusof. Kalau kita perhatikan pada halaman 548 ini, hujung-hujung surah Hasyr ni Allah Ta'ala tutup dengan ayat Asma'ullahul Husna. Jadi persoalan yang timbul hari ni dalam masyarakat, sebenarnya boleh ke kita ni nak berzikir dengan nama-nama Allah? Ini saya nak tanya soalan sedikit lah. Apa pandangan Dr. Yusof tentang berzikir menggunakan Asma'ullahul Husna ini tadi? Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Ahmad Sanusi. Alhamdulillah, disebutkan di dalam surah ini, kalau kita lihat Allah sebut tentang Al-Asma'ul Husna, walillahil asma'ul husna dalam ayat yang lain. Kalau kita lihat berzikir dengan asma Allah al-husna, nama-nama Allah yang baik yang kita hafal sejak kecil, adakah boleh kita gunakan dalam zikir? Dalam hal ini kalau kita perhatikan, para ulama ada perbahasan mereka. Iaitu yang pertama, ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa tidak diharuskan untuk berzikir dengan asma Allah yang mujarrad, maknanya nama-nama Allah yang semata-mata, seperti menyebut Allah, Allah dan sebagainya. Itu pandangan sebahagian para ulama lah kalau kita lihat. Tetapi di sana ada juga sebahagian para ulama yang merujuk kepada berbagai nas yang lain, hujah-hujah yang lain, mengatakan bahawa kita berzikir dengan nama-nama Allah yang mujarrad, semata-mata nama, menyebut Allah, Allah, ataupun Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, tanpa disertakan dengan sesuatu yang lain, adalah sesuatu yang la mani', tidak ada halangan padanya. Dan inilah yang dikemukakan oleh fatwa ataupun pandangan yang dikemukakan oleh Darul Ifta' Al-Misriyah, yang badan yang mengemukakan fatwa daripada Darul Ifta' di Mesir, mengharuskan bahawa untuk kita berzikir dengan nama Allah Al-Husna walaupun tanpa dikesampingkan dengan sesuatu yang lain. Dan banyaklah di situ kalau kita nak bahaskan tentang hujah yang kenapa boleh dan sebagainya, saya bukan ruang di sinilah. Baik. Tapi kita boleh berpegang dan berpaut kepada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita yang mengharuskan untuk kita berzikir dengan nama-nama Allah tanpa halangan. Jadi zikirlah kita dengan nama Allah, sebutlah nama Allah dengan banyaknya dan ulang-ulangilah namanya, moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, sebenarnya doktor, yang penting sebenarnya berzikir, Ustaz. Sekejap lagi kan kita bahas boleh zikir tak boleh zikir, last sekali zikir pun tidak, apa pun tidak, sedangkan Allah Taala kata nasullah fansahum, nanti takut-takut mereka melupakan Allah, bahas banyak sangat dah sekali tak berzikir pun. Paling penting adalah kita amalkan. Baik, kita akan masuk kepada halaman yang seterusnya pada surah Al-Mumtahanah. Surah Mumtahanah pada halaman ke-549. Sebelum kita huraikan mengenai ayat yang keempat, kita dengarkan dahulu bacaan daripada qari kita Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Sanusi, juga bahagia Ustaz Dr. Muhammad Yusof. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam halaman yang ke-549 ini, ayat yang kita nak baca sekarang ni iaitu ayat yang keempat. Betul tak? Ayat yang keempat agak panjang. Jom kita terus baca ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء إذ قالوا لقومهم إنا براء
تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pada ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita perhatikan sini tuan-puan, sebenarnya dalam Al-Quran perkataan uswatun hasanah ini hanya disebut 3 kali sahaja. Yang pertama disebutkan dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan 2 lagi disebutkan dalam surah Mumtahanah ini. Tetapi kali ini biasanya Allah Ta'ala ceritakan uswatun hasanah ni adalah contoh ataupun teladan buat diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam suratul Mumtahanah Allah Ta'ala mengaitkannya dengan fi Ibrahim, iaitu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni banyak ceritanya pada hari raya Korban yang lepas. Hari ini kita bincang lagi kenapa, apa kaitannya Allah Ta'ala letakkan Nabi Ibrahim ni juga sebagai uswatun hasanah? Apakah sama uswatun hasanah dengan Rasulullah dalam suratul Ahzab itu? Apa pandangan Dr. Yusuf? Terima kasih Al-Fadhil Dr. Ahmad Sanusi. Alhamdulillah. Jadi ayat yang kita baru dengar alunan bacaannya sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah uswatun hasanah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kalimah ini uswatun hasanah ini telah pun disebutkan dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab. Kalau kita teliti perbezaan di antara 2 ayat ini, kita melihat kepada konteks ayat. Kita melihat kepada ayat secara luas. Dalam surah Al-Ahzab, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bermaksud ayat ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita orang yang beriman adalah uswatun hasanah. Bermaksud contoh, tauladan, ikutan bagi kita dalam segenap kehidupan kita. Dalam ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim secara khusus. Bermakna di sini kita dah nampak perbezaan antara uswah hasanah dalam surah Al-Ahzab dengan di sini, bahawa ayat itu dalam surah Al-Ahzab merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah Mumtahanah ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mungkin saya nak tambah sedikit di sini bahawa apabila kita kata uswah hasanah kepada Rasulullah, maknanya dia merangkumi segenap kehidupan kita, dari bangun tidur sehingga kita tidur semula, bahkan di dalam tidur pun kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Manakala dalam ayat yang keempat ini kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim dalam perkara iaitu melepas diri daripada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana ayat ini bermula, Allah Ta'ala melarang kita untuk mengambil bersahabat ataupun meminta bantuan daripada orang-orang yang tidak beriman. Maka contohnya di mana? Contohnya ialah pada Nabi Ibrahim alaihissalam, wallazina ma'hu, iaitu dan para nabi yang lain
yang mana mereka juga berlepas diri daripada perbuatan orang beriman yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks itu membezakan maksud bagi kalimah tersebut, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Yusof. Kalau kita perhatikan juga surah Mumtahanah ini dimulakan dengan perintah Allah Taala supaya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Iaitu Allah Taala mengingatkan kepada orang yang beriman supaya jangan membiarkan musuhku dan musuhmu, iaitu jangan mengambil musuh-musuh Allah ini sebagai orang yang boleh kita berikan, luahkan hubungan kemesraan kepada mereka, seakan-akannya ini berkaitan juga Dr. Yusof dengan Nabi Ibrahim tu tadi. Kalau kita perhatikan bagaimana dia dengan ayah dia sendiri, kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni memang ikon pengorbanan betul. Daripada kecil lagi dia boleh berdebat dengan ayah dia, sehingga dia katakan wa'tazilukum wama ta'buduna min dunillah, boleh berpisah dengan ayah kerana urusan tentang isu akidah. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya para sahabat menjadikan perkara ini, Nabi Ibrahim, Rasulullah, bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pegangan mereka. Mereka memisahkan diri mereka dengan kekufuran, sekalipun yang membawa kekufuran itu adalah ayah mereka sendiri. Jadi saya kira sebenarnya ini adalah satu ayat yang penting, berkaitan juga dengan ayat yang sebelum ini mengenai tentang bagaimana dalam surah Hasyr Allah Ta'ala ingatkan kita sebenarnya selain daripada mengingati Allah, Allah Ta'ala ajak kita ingat tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan dalam surah Hasyr. Sebenarnya surah Bani Nadir, iaitu Allah Ta'ala ceritakan tentang perang Bani Nadir, pengkhianatan kaum munafik dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala nak suruh kita bersyukur, Allah Ta'ala ajak kita mengingati Allah. Manakala bila masuk surah Mumtahanah, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita jangan ambil orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengkufuri Allah Ta'ala ini sebagai orang yang kita cintai ataupun sebagai orang yang rapat kepada kita, sedangkan mereka ini telah mengkufuri ataupun melawan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala persembahkan contohnya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa, ikon pengorbanan. Boleh berpisah dengan ayah dia, boleh berpisah dengan isteri dia, boleh berpisah dengan anak dia. Kita ni Ustaz Tarmizi berpisah dengan anak boleh lagi, nak berpisah dengan isteri tu boleh lagi Ustaz Tarmizi. Ustaz Tarmizi, macam mana boleh ke macam tu? Boleh, tapi ya cabaran sukar sikit lah. Sukar sikit nak ceritanya macam mana susah. Nabi Ibrahim adalah contoh buat kita. Masya-Allah, berpisah dengan seluruh ahli keluarganya. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini pada halaman yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Antara zikir yang selalu kadang kita dengar di waktu pagi di corong-corong radio kan, antara doa ataupun zikir pagi
yang dikumandangkan antaranya oleh Abah-abah Hijaz kita, boleh kita amalkan seperti mana kata yang bahagia Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi tadi, zikir, zikir, jangan yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak elok, yang tak elok, lalah tak ada zikir langsung kata. Jadi itu antaralah betul yang boleh kita amalkan. Ibu ayah ya, sama mencuba dan sama amalah insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi kita. Antara zikir yang dilantunkan untuk pagi dan petang, salah satunya yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi, memohon kepada Allah Ta'ala agar kita ni diberikan hidayah rasyadah tu tadi. Bahkan kalau kita tengok dalam suratul Kahfi pun kita selalu sebut wahayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita dalam urusan kita panduan, mudah-mudahan sepanjang hidup kita ni dibimbing dengan wahyu dan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Baik, seterusnya kita akan masuk perbincangan yang seterusnya daripada surah Mumtahanah, juga daripada halaman 550, yang mana kita akan bacakan ayat yang ke-8 mengenai tentang perintah ataupun bimbingan Allah Ta'ala daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Sebelum tu kita dengarkan dahulu bacaan daripada qari kita, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, yang bahagia Fadil Ustaz Dr. Muhammad Yusuf. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berpindah ke muka surat 550 ayat yang ke-8 ayat yang ke-8 insya-Allah. Ada dua kalimah yang perlu kita hati-hati bila baca atau sebut ni, iaitu pertama watuqsitu, satu, kemudian al-muqsitin, sebab huruf sin tu dia diapit di kiri dan kanan huruf yang tebal qaf dan juga huruf ta. Jadi kalau kita tak hati-hati, sin tu dia boleh bunyi sad lah, watuqsitu kan, ataupun muqsitin jadi macam sad. Jadi kena hati-hati. Jom kita cuba. Kita cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil. Jadi tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 ini, Allah Ta'ala kata Allah tak larang kita berbuat baik dengan orang-orang kafir. Sedangkan ayat pertama tadi kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata jangan ambil orang kafir sebagai orang yang rapat dengan kita, ataupun kita meluahkan tulquna ilaihim bil mawaddah, kita menyampaikan kasih sayang kita kepada orang kafir. Jadi kat sini sebenarnya apa batas-batas dia, ataupun apa sebenarnya panduan yang diberikan oleh Allah Ta'ala berhubung sahabat kita dengan persahabatan kita dengan orang-orang yang bukan Islam ni, Ustaz Yusuf? Apa pandangan Dr. Yusuf? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi atas soalan yang dibacakan tadi, insya-Allah. Baik, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini, begitu jelas Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita suatu garis panduan berkenaan hubungan kita dengan orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan tadi, sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-8, kita fahami dahulu ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama surah Al-Mumtahanah menggariskan satu garisan yang jelas bagi kita bahawa asalnya adalah kita ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersahabat dengan orang-orang yang merupakan musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangan ini perlu kita fahami, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tulquna ilaihim bil mawaddah.
kita bersahabat dengan mereka dengan kasih sayang sepenuh hati. Kalau kita lihat kepada sebab nuzul, kisah penurunan ayat ini, kita akan dapat faham bahawa ayat ini ataupun surah ini Allah Taala turunkan kepada kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Yang mana dia walaupun seorang sahabat Nabi, kerana kasih dan sayangnya dan hubungannya dengan ahli Mekah sanggup untuk membocorkan rahsia Nabi SAW, maka dengan sebab itu turunnya ayat ini. Maknanya di sini larangan ini ialah pada ketika mana kita bersahabat dan berkawan ataupun bergaul dengan orang-orang kafir sehingga melibatkan perasaan kita dan menggadaikan prinsip akidah kita. Sebab itu di dalam ayat yang ke-8 kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dibolehkan, dibuka ruang. Dan ayat yang pertama membataskan yang paling asas iaitu jangan sampai tergadai akidah kita, dan ayat yang ke-8 Allah buka sedikit ruang dalam hubungan kita dengan orang-orang bukan Islam, iaitu allazina lam yuqatilukum, mereka yang tidak memerangi kamu, terutama sekali yang memerangi kamu kerana akidah kamu, walam yukhrijukum, tidak mengeluarkan kamu, menghalaukan kamu daripada negeri kamu, daripada tempat tinggal kamu, antabarruhum wa tuqsisu ilaihim, supaya kamu berlaku baik kepada mereka dan juga berlaku adil kepada mereka. Jadi maknanya di sini jelas, batas kita sesama kita orang Islam dan orang bukan Islam ialah batas akidah. Sayang bagaimanapun kita kepada mereka, baik bagaimanapun kita kepada mereka, akidah mesti dijaga. Bahkan di dalam hubungan keluarga, di hubungan anak dengan ibu pun kita lihat dalam surah Luqman, Allah sebut wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau ibu kita yang tidak beriman, ibu orang lain lah, bukan ibu kita, alhamdulillah ibu kita orang beriman, takut kita menyebutkan begitu. Kalau seorang ibu yang tidak beriman memaksa anaknya untuk melakukan syirik kepada Allah, jangan taat kepadanya. Jadi itu batasnya hubungan kita sesama orang bukan Islam. Nyata. Maknanya kita boleh berbuat baik sebenarnya tuan-puan, ibu ayah, kalau kita bacakan ayat ini dari aspek hubungan komunikasi kita pada hari ini. Kadang-kadang mungkin kita ada teman-teman daripada kawan-kawan yang bukan Islam, Allah Ta'ala tidak melarang kita berbuat baik dengan mereka. Saya teringat Abdullah bin Amru, kalau tak silap sama ada Abdullah bin Amru ataupun Amru al-As sendiri, apabila mereka ada buat sedikit makan ataupun sembelih kambing, mereka memberikan kepada jiran mereka ataupun berbuat baik kepada yang bukan Islam. Mana tahu dengan hubungan kita yang baik sesama mereka akan menyebabkan mereka tersentuh ataupun terbuka hatinya kerana akhlak yang baik daripada umat Islam itu tadi, untuk mereka bersama ataupun memeluk Islam ataupun seronok dengan umat Islam itu sendiri. Jadi kat sini sebenarnya dia saling berkait. Kalau kita tengok Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak larang kita berbuat baik dengan yang bukan Islam itu tadi. Tengok contoh yang sebelum itu adalah contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau dia dah tak boleh dah nak bercakap dengan ayah dia, jadi tak apalah kalau macam tu, dia masih lagi berbuat baik. Dan kalau dalam hadis-hadis, dalam sirah, sebenarnya banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah meminta Asma ataupun meminta Asma kalau tak silap saya untuk berbuat baik dengan ibunya yang datang kepadanya, yang menziarahinya ke Madinah. Selagi mana dia menjaga batas kufur itu tadi, tak mengembalikan mereka kepada kekufuran, maka boleh berbuat baik kepada mereka. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada halaman yang seterusnya, pada halaman 551. Kalau kita tengok penghujung fasa yang ataupun part yang pertama daripada halaman 551 ni masih lagi surah Mumtahanah. Allah Ta'ala tutup dengan membincangkan mengenai tentang kalau didatangkan kepada mereka orang-orang perempuan yang beriman, yang akan berbai'ah ataupun berjanji taat setia dengan kita, maka Allah Ta'ala meminta kita supaya menjaga mereka dengan janji-janji taat setia yang telah diletakkan ni. Jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri dan sebagainya. Dan kemudian kita masuk seterusnya pada halaman yang 551 ni pada surah Saf pula. Kita dah masuk surah ketiga hari ni tuan-puan. Ustaz Tirmizi banyak kita baca hari ni, 3 surah kita baca hari ni. Yang ini kita akan pilih ayat yang pertama. Bagaimana ayat surah As-Saf ini dimulakan dengan tasbih kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita bincangkan mengenai ayat yang pertama ini, mari kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Profesor Nadia Dr. Ahmad Sanusi, bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusuf, khususnya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslim dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca permulaan surah As-Saff.
ayat yang pertama. Hati-hati bila kita baca akhir ayat yang pertama tu, kadang-kadang tertukar wahwal azizu dibaca dengan zal kan. Sedangkan kat sini rozai wahwal azizu, kita sebut tu dia bunyi jelas, dia bunyi gagah, dia bunyi kuat lah. Maksud dia pun subhanallah. Nanti Al-Fadhil Ustaz Doktor akan huraikan. Kita baca dulu ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tadi tuan-puan baru sahaja dengar bagaimana lantunan suara Ustaz Tarmizi, Masya Allah, menggetarkan jiwa tadi, menceritakan tentang bagaimana seluruh makhluk di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuma yang menariknya sebenarnya tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dalam surah As-Saff ini, surah As-Saff ini, Allah Ta'ala menggunakan lafaz tasbih itu, kalau kita belajar bahasa Arabnya, sabbaha ini adalah fi'il madhi, iaitu Allah Ta'ala menceritakan para makhluk ini telah bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita panggil past tense. Betul Ustaz Tamizi, past tense betul. Kemudian dalam surah Jumaah Allah Ta'ala menggunakan pula ayat yusabbihu lillah. Kemudian dalam surah Jumaah Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan bumi itu sentiasa bertasbih, dan digunakan pula fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kita panggil apa Ustaz Tarmizi? Tadi past tense, yang ni saya tak tahu. Present tense. Masya-Allah, present tense. Hebat Dr. Yusuf. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Yusuf, kenapa dalam surah Saf Allah Ta'ala guna sabbaha, maknanya fi'il madhi. Dalam surah Jumaah pula Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', present tense, past tense, present tense ni tadi. Jadi apa sebenarnya huraian dari aspek ni sebenarnya Dr. Yusuf? Baik. Para hadirin hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di rumah sekalian, alhamdulillah, satu yang sangat menarik untuk kita perhatikan dalam permulaan surah ni, fawatih surah ni, pembuka surah kan. Sebenarnya bukan dua saja ya Dr. Samsi. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam surah-surah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 keadaan. Masya-Allah. Dimulakan surah itu dengan tasbih. Iaitu yang pertama, kalau kita lihat di sini ada disebut subhanallazi asra bi'abdihi di dalam surah Al-Isra. Digunakan kalimah subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan yang telah menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Isra dan juga Mi'raj. Jadi subhana, kemudian dalam surah ini kalau kita lihat Allah gunakan sabbaha. Yang ini yang kedua. Dan yang ketiga yusabbihu, yang sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah sebentar tadi. Dan yang keempat sabbihis marabbikal a'la. Baik. Apakah maksud ataupun pengertian yang kita boleh ambil daripada permulaan yang menggunakan kita kata sirah ataupun kaedah yang pelbagai ini? Pertama, bila Allah sebut subhana, menetapkan sifat suci, kesucian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian, kemuliaan bagi Allah. Kata sebagian para ulama, saya sangat tertarik dengan huraian ini, mengatakan bahawa bila disebutkan subhanallazi asra, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci walaupun tidak ada makhluk yang diciptakan. Sebelum adanya masa, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempunyai sifat subhanallazi asra, kesucian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah diciptakan makhluk, maka para makhluk bertasbih memuji kepada Allah. Maka disebut sabbahalillah. Maknanya sesuatu yang telah terjadi, fi'il madhi, telah berlaku. Maknanya sesuatu yang telah berlaku dan terhenti. Itu bermaksud sabbahalillah. Adakah terhenti begitu? Tidak. Allah sambung lagi, yusabbihu lillah.
dengan maksud fi'il mudhari' yang bermaksud al-hal wal istimrar. Maknanya perbuatan bertasbih itu berlaku sekarang dan berterusan. Dan yang keempat, kalau kita Allah tambah lagi kepada orang-orang yang mungkin selalu lupa dan lalai, perintah sabbih isma rabbikal a'la. Perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu. Jadi maknanya keseluruhan Al-Quran itu bertasbih kepada Allah Ta'ala itu merangkumi sebelum adanya masa, semasa adanya makhluk, dan setelah, sehingga bila-bila pun kekal pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Ini satu huraian yang sangat menarik bahawa kalimah tasbih di dalam Al-Quran itu bukan sahaja berulang 2 kali sahaja, bukan fi'il mudhari' dan fi'il madhi sahaja, bukan sabbaha sahaja, bukan yusabbihu sahaja. Ada subhana pun ada dalam suratul Isra, ada sabbih isma rabbikal a'la pun ada. Maknanya lantunan tasbih daripada makhluk ini sebelum adanya makhluk, sesudah adanya makhluk, sentiasa ada, dan perintah untuk kita sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Itulah yang sepatutnya kita amalkan dan kita bacakan. Inilah yang kita ambil pengajarannya, tadabburnya daripada awal permulaan surah As-Saff. Dan kemudian pada halaman yang ke-552, saya tertarik dengan bagaimana Allah Ta'ala mendidik kita. Allah Ta'ala mendidik orang beriman. Allah Ta'ala mengajak kita ataupun mengatakan supaya ataupun kebaikan ini seperti perniagaan. Sebelum kita bacakan ni, kalau sempat Ustaz Tarmizi boleh bacakan ayat yang ke-10 daripada 552 ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Prof Madia dan juga bagi doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ayat yang 10 kita nak baca rentetan daripada ayat yang selalu kita dengar, ayat 9, ayat 10 kan. Subhanallah, kita nak baca ayat yang ke-10. Jom ibu-ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Baik, kita ada sedikit masa yang ringkas. Kalau boleh Dr. Yusof boleh bagi sedikit huraian yang ringkas mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala mengaitkan ataupun memberikan contoh bahawa perniagaan yang boleh memberikan kita selamat daripada azab api neraka maksudnya. Terima kasih kepada doktor. Kalau kita lihat, bila kita sebut perniagaan tijarah kan, mestilah di sana ada jual dan ada pembeli, dan ada barang yang dijual dan ada barang yang dibeli. Maka untuk memahami perkara ini, kita lihat dalam surah Taubah ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli daripada orang-orang mukmin jiwa mereka dan juga harta mereka. Dengan apa yang dibayar? Itu barang yang dibeli, dan dibayar dengan bi anna lahum al-jannah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, sebenarnya hubungan kita dengan Allah adalah ibarat seorang penjual dan pembeli, cuma bezanya barang jualan kita, modal kita, dan yang membeli dan yang memberi untung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi peniaga yang untung dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Masya-Allah, ini satu konsep yang sangat luar biasa. Allah Taala terjemahkan segala pengorbanan kita, jihad kita, tenaga kita untuk berdakwah, melakukan kebaikan adalah perniagaan yang dibeli oleh Allah Taala. Allahu akbar. Apa lagi perniagaan yang kalau bukan kebaikan yang kita lakukan, perkongsian tadabbur kita, bacaan ayat-ayat Al-Quran kita kongsi dengan orang ramai. Mudah-mudahan perkara ini memberikan manfaat yang sangat besar buat diri kita dan juga umat Islam itu sendiri. Baik, sehingga kita telah masuk kepada surah As-Saff, dan kalau kita tengok sedikit kepada surah Al-Jumu'ah ini pun
ada menceritakan tentang tasbih dan juga perkataan ummiyin dan bagaimana Allah Taala menceritakan peranan Rasul itu mendidik para umat. Yang saya kira sebenarnya sehingga ini sahaja perbincangan kita telah pun masuk secara ringkasnya perbincangan dalam 4 surah yang daripada awal kita ceritakan segala-galanya yang kita rangkumkan dengan perbincangan bersama tokoh kita. Bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, kita mari sama-sama kita baca, mudah-mudahan Allah Taala memberkati doa dan pengajian kita yang akan dibimbing oleh Dr. Yusof kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil bagi Dr. Muhammad Yusof bin Ismail di atas doa, moga-moga Allah SWT perkenankan, dan di antara kita nak moga-moga Allah SWT terus memperkenankan doa kita, iaitu kita nak sama-sama mengajak diri kita dan kita semua untuk bersama bergabung dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita terus menyebarkan pengajian Al-Quran, pendidikan Al-Quran, ilmu Al-Quran, seterusnya melahirkan generasi Al-Quran. Moga-moga terus subur dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Jangan lupa untuk saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan insya-Allah besok kita akan bersambung halaman yang baru pula pastinya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu undangan kita, Doktor. Kedua-duanya lah, guru kita dan juga Al-Fadhil Doktor. Moga-moga berkunjung lagi insya-Allah. Kita letak My Quran Time, baca, faham dan amal. Assalamualaikum, jumpa lagi.